Isu kesihatan berkaitan sistem pencernaan dan pemakanan manusia. Dan isu-isu kesihatan berkenaan dengan pencernaan dan pemakanan manusia ni, contohnya yang pertama sekali adalah obesiti ya. Obesiti ni masalah yang mana sebenarnya boleh diatasi dengan cara kita mendisiplinkan diri kan. Contohnya kita mengambil diet yang rendah lemak kan, dan karbohidrat, serta melakukan senaman kan. Makan hanya bila perlu kan. Makan kerap kali tapi sedikit. Tu dia ada cara-cara lah kan. Ikut jadual, tapi makanan yang tidak melebih-lebih kan. Okey, selain itu obesiti boleh dikawal melalui pembedahan bariatrik. Istilah dia bariatrik, terutamanya untuk orang yang payah untuk mendisiplinkan diri. Sebab apa? Memang dia ni kuat makan. Letak apa-apa depan dia, dia habiskan. Dia memang jenis tak boleh tahan, tak boleh diet. Bolehlah disyorkan untuk menjalankan pembedahan bariatrik. Okey, terdapat beberapa jenis pembedahan bariatrik. Antaranya pintasan gaster, pembedahan pintasan gaster. Okey, pintasan ni maksudnya dia pintas lah, dia tak payah melalui perut, dia terus pintas pergi ke usus. Okey, pemindahan pintasan gaster merupakan pembedahan untuk membuat sambungan baharu bagi usus ke perut. Daripada perut tu dia terus kan, terus ke usus. Individu yang menjalani pembedahan pintasan gaster cepat berasa kenyang. Kerana apa? Saiz perutnya dah jadi kecil. Okey, selain itu penyerapan makanan juga kurang berlaku kerana usus kecil telah dipendekkan. Contohnya gambar, dia dah bagi gambar sini. Okey. Sebelum pembedahan, okey, makanan akan turun dulu ke perut. Dia akan dihancurkan jadi kim, barulah pergi ke usus. Tapi bila mana dia buat macam ni, hanya sedikit saja kan. Sedikit saja yang pergi ke perut kan. Selebihnya yang banyak ni terus pergi ke usus. Lagi ke usus, terus keluar sebagai makanan yang tak dicernakan pun. Makanan besar, macam mana nak serap kan. Sedangkan perlu ke jus gaster dulu, dihancurkan. Dah dihancurkan secara kimia, perlu ada proses peptin, pemecahan protein berlaku di sini kan. Kemudian pemecahan lemak berlaku di sini kan, di bahagian duodenum ni. Tapi benda tu tak berlaku, dia terus daripada esophagus terus pergi ke usus kan. Terus pergi ke usus, dia makanan tak boleh diserap. Jadi secara teorinya lemak tidak diserap menyebabkan apa? Menyebabkan badan dia kurang lah kan, kurang zat makanan, dia ditarik kan. Lipid pun kurang diserap oleh usus. Okey, selain obesiti, kaedah ini juga boleh mengawal penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus dan juga osteoporosis. Jadi bila mana dia ambil ni, dia buat pembedahan bariatrik ni, menyebabkan apa? Menyebabkan gula pun kurang diserap masuk ke dalam darah. Okey, sebenarnya pembedahan ni dia ada kesan baik dan dia ada kesan buruk dia. Kesan baik dia apa dia? Lebih berkeyakinan kerana berat badan menurun dan saiz badan menjadi lebih kecil. Dia dah tak rasa malu lah, badan dia tak obes kan. Lebih berkeyakinan kan. Tapi kandungan glukosa dalam darah dia menurun. Jadi kalau ada masalah kencing manis, dah tak ada kencing manis lah. Sebab apa? Gula dalam darah dia jadi kecil, sedikit. Okey, tekanan darah lebih mudah dikawal. Sebab apa? Badan dia dah tak obes kan. Sebab memang kesan bariatrik ni dia cepat. Dia memang cepat. Sebab apa? Sebab memang lipid tidak diserap di usus dia. Lipid bukan tak serap langsung, serap tapi terlalu sedikit berbanding yang sebelum ni. Badan dia akan menggunakan lemak-lemak yang sudah pun terbentuk kan, kat badan dia. Lama-lama badan dia akan jadi kecil. Okey,
Walau bagaimanapun ada kesan buruk. Pertama sekali, kemungkinan berlaku jangkitan kuman pada bahagian yang dibedah. Sebab apa? Sebab memang saluran makanan kita ni adalah selalu dilalui oleh apa? Kuman pun selalu ada. Sebab kita kunyah-kunyah makanan kan yang mungkin ada kuman, kita makan, kita telan kan, tak melalui perut. Perut ni padahal kat situlah kuman boleh dibunuh kan. Ada terus pergi ke usus, tak melalui jus gester, tak kena asid hidroklorik dulu. Asid hidroklorik ni function dia nak bunuh bakteria juga kan. Lepas tu tempat pemudahan tu, luka tu mungkin takut tak sembuh. Itu banyak kesimpulan. Kekurangan zat makanan kerana sebahagian besar nutrien tidak diserap ke dalam badan kan. Kamu bayangkan kan, sesuatu makanan tu dia perlu dihancurkan dulu. Dihancurkan dulu, kemudian dihancurkan secara kimia. Asid hidroklorik akan hancurkan dia, menyebabkan dia jadi kim. Macam muntah kamu tengok, kim. Memang jadi memang cair terus. Sebab apa? Dia terkena dengan asid hidroklorik. Tapi bila mana buat bariatrik ni, dia tak lalu perut, dia terus daripada esophagus terus pergi ke usus. Jadi berapa banyak dah proses-proses dia dah skip. Dah pergi ke usus, makanan tu besar lagi. Macam mana dia nak serap? Tak serap langsung kan. Pesakit mungkin muntah sekiranya mengambil makanan yang banyak. Jadi ini biasalah bila mana badan kita ni bila tak boleh kontrol sangat, banyak sangat dia akan keluarkan. Kalau tak boleh kok belakang, dia akan keluar kok mulut. Kan? Seperti muntah lah, dia akan muntahkan balik. Okey, kita juga isu-isu keselamatan juga melibatkan proses penyah tinjaan. Contoh iaitu proses di mana nak buang kan, nak buang najis. Isunya adalah apa dia? Antaranya sembelit kan. Sembelit ni dia payah nak keluar kan. Dia punya najis tu terlalu besar dan juga kering. Usus besar dia tarik banyak air, atau badan dia tak ada air, jadi usus ni dia tarik banyak air, menyebabkan dia najis dia jadi sangat orang kata keras. Jadi dia nak teran keluar pun sakit kan. Hemoroid ni macam buasir macam buasir. Dia kamu bayangkan dia punya dubur tu, rektum tu kan, usus yang terakhir tu terkeluar daripada lubang dubur dia. Apa jadi? Memang sakit, bahkan boleh berdarah-darah. Boleh berdarah-darah. Okey, cirit-birit. Ini biasanya kena apa? Jangkitan kuman. Cirit-birit. Okey, sindrom ulcer rektum tunggal. Ini mana-mana ulcer ni dia ada luka lah. Contohnya berlaku pada orang sembelit biasanya. Kan? Dia luka, dia punya najis itu melukakan dia punya di bahagian rektum, menyebabkan luka tu tak sembuh, dia membentuk ulcer. Okey, sembelit menyebabkan seseorang itu sukar untuk menyingkirkan tinja kerana keras. Tinja dia keras. Hal ini berlaku kerana kolon telah menyerap terlalu banyak air daripada tinja yang ada di dalamnya. Okey, kenapa dulu kita masa kecil-kecil lah selalu najis kita nak keluarkan ni keras? Sebab apa? Sebab kita kurang minum air sebenarnya. Kalau kamu perasan, memang budak-budak suruh minum air, dia orang tak nak minum air. Jadi akhirnya tinja dia menjadi keras dan dia nak meneran pun sakit. Okay, hemoroid, buasir ni lah, ni buasir, ni bahagian rektum dia tu. Okey, hemoroid ni dia macam mana boleh berdarah? Sebab apa? Salur darah itu vena. Vena ni adalah salur darah yang tidak membawa darah yang beroksigen. Okey, di bahagian bawah rektum dan dubur bengkak dan menyakitkan. Hemoroid menyebabkan pendarahan apabila seseorang itu melakukan penyah tinjaan. Jadi kamu bayangkanlah, dia punya nak teran tu sakit. Lepas tu teran melebih pun tak boleh, nak tunggulah najis tu keluar kemudian tu macam-macam lagi lah menyebabkan pendarahan dan macam-macam. Jadi itulah yang berlaku pada orang yang buasir. Okey,
Cirit-birit disebabkan oleh pergerakan tinja yang berair di dalam usus besar, menyebabkan penyatinjaan sukar di kawal. Cirit-birit kronik berlangsung selama beberapa hari, menyebabkan badan kekurangan air. Cirit-birit mungkin disebabkan oleh pengambilan makanan atau minuman yang tercemar dengan virus, bakteria ataupun parasit. Okey, jadi cirit-birit ni dia sebenarnya berlaku bila mana gerakan usus besar yang laju, kan? Sebab dalam usus besar itu pun ada cairan dia, cairan yang mana yang kamu keluarkan lah, yang cirit-birit tu, kan? Bila dia tak boleh nak kawal sebab apa, pergerakan kolon tu dah laju, jadi kita kena nak keluar je, kan? Okey, sindrom ulcer rektum tunggal berlaku apabila terdapat satu atau lebih luka pada dinding rektum. Kebiasaannya sindrom ini berlaku pada orang yang mengalami sembelit kronik, kan? Dia punya badan dia tu menarik air terlalu kuat, kan? Dia punya kolon ataupun dia punya di bahagian rektum dia tarik air terlalu banyak, jadi najis menjadi kering. Dia kering, kan? Dia jadi tajam pada dinding rektum, dia jadi tajam, kan? Dia melukakan rektum. Jadi dia luka di bahagian selalu pemakanan kita ni, makanan sentiasa bergerak. Jadi proses nak sembuh luka tu dah ambil masa yang lama, kan? Bila dah lama start pada luka tu, dia berubah menjadi ulcer. Bila ulcer ni ibarat kamu luka tu kat luar, kat kamu punya kulit tu luka, kan? Dan tak sembuh, kamu sentuh dia, apa jadi? Sakit, kan? Itu dah berlaku pada orang ni, kan? Dia ulcer. Tambah-tambahlah dia ulcer tempat yang sangat sensitif. Okey, kita pergi pula kepada isu kesihatan berkaitan pemakanan manusia, kan? Ni tadi mengenai isu mengenai sistem pencernaan, di bahagian penyatinjaan. Sekarang ni kita pergi pula kepada keseluruhannya, pemakanan manusia itu sendiri. Contohnya kalau macam kencing manis ni, kencing manis diabetes jenis 2. Tahap glukosa dia dalam darah lebih tinggi daripada normal kerana pankreas gagal menghasilkan insulin sendiri. Glukosa akan kekal dalam darah dan menjejaskan penghantaran ke sel-sel badan. Hal ini akan merosakkan sel-sel, tisu dan organ yang memerlukan glukosa untuk menjana tenaga yang diperlukan. Jadi bila mana insulin yang dihasilkan pun tak banyak, kan? Jadi gula tu banyak dalam darah, terlalu banyak. Bila terlalu banyak pun jadi masalah juga sebenarnya, akan jadi masalah juga. Jadi menyebabkan dia bacaan gula tinggi dan dia menghidap kencing manis. Okey, obesiti ni pun masalahnya apa? Masalahnya ialah kegemukan yang melampau, kan? Sebab apa? Sebab lemak terlalu banyak terhimpun dalam badan. Seseorang itu dikatakan obes apabila mempunyai indeks jisim tubuhnya, itu BMI melebihi 27.4. Individu obes terdedah pada pelbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskular, lebih kepada jantung, salur darah, kan? Sebab apa? Badan dia terlalu gemuk, lemak banyak terkumpul, jadi dia akan terdedah pada banyak penyakit, kan? Okey, contoh penyakit lain pula yang biasa diserang, kena serang apa dia? Diabetes mellitus dan juga perasaan rendah diri termasuk kemurungan. Badan terlalu besar, orang pun jadi macam tak nak kawan. boleh jadi, kan? Boleh jadi. Orang pun kalau pergi sekolah pun selalu kena bully, sebab apa? Badan terlalu besar. Okey, menyebabkan dia kemurungan lah. Dia kemurungan, tak nak keluar rumah, tak nak berkawan, kan? Okey, gastritis. Gastritis ni keradangan lapisan perut, selalunya disebabkan oleh jangkitan bakteria atau pengambilan ubat dan alkohol berlebihan. Okey, keradangan ni contoh yang paling baik sekali kamu nak tengok. Kalau berlaku kat kulit kamu tu bisul. Kamu tengok, bengkak dengan bengkaknya, sentuh sakitnya, berwarna merahnya. Macam tu lah keradangan. Keradangan yang berlaku dengan kadang-kadang kalau tak jaga betul boleh bernanahnya. Sebab apa? Adanya jangkitan bakteria, kan?
Okey, keradangan ini boleh meningkatkan risiko untuk membentuk kanser perut. Bila dah terlalu lama keradangan, akan menyebabkan kanser perut. Antara simptomnya ialah loya, muntah, rasa penuh di bahagian atas abdomen selepas makan. Dia rasa macam sebu je perut tu kan. Okey, reflux acid. Okey, reflux acid ni, okey, makanan kita ni dia bila mana dah lalu esophagus, dah masuk ke perut, sepatutnya otot sphincter dia akan tutup. Supaya apa? Supaya makanan dalam perut tu tak boleh keluar, tak boleh masuk balik, tak boleh patah balik pergi ke esophagus. Tapi orang yang mengalami masalah reflux acid ni, makanan dalam perut dia tu patah balik pergi ke esophagus. Apa jadi? Dia akan rasa sakit, dia rasa pedih, pedih di bahagian ulu hati dia tu. Sebab apa? Sebab dalam perut kita ni ada asid hidroklorik yang sangat pekat. Bila mana dia patah balik pergi ke esophagus ni ada alkali, tapi alkali yang tak pekat mana. Dia tak akan jadi neutral. Jadi esophagus tu di bahagian pangkal ujung yang dekat dengan perut tu akan berasid. Jadi bila berasid, dia akan melukakan sel-sel di bahagian esophagus yang berdekatan dengan perut tu. Bila luka-luka, jadi dia akan rasa pedih ulu hati tu kan. Reflux acid. Okey, dalam keadaan normal, otot yang mengendur membenarkan bolus memasuki perut dan mengecut bagi mengelakkan bolus kembali ke esophagus. Okey, kegagalan otot ini mengecut menyebabkan jus gastrik dalam perut memasuki esophagus. Okey, dysmorphia otot. Dysmorphia otot ni apa dia? Ialah gangguan psikologi yang obses untuk mendapatkan tubuh berotot. Ada. Individu ini akan berusaha membentuk otot badan melalui diet dan senaman. Diet yang diambil tidak cukup membekalkan tenaga yang diperlukan untuk aktiviti fizikal. Dysmorphia otot ini boleh menyebabkan gangguan jantung, strok dan kanser hati. Bukan tak ada sekarang ni generasi gym nation. Gym nation. Jadi dia tak nak makan ni karbohidrat. Macam mana karbo diet. Macam-macam lemak tak nak sentuh langsung. Lepas tu dia tak nak makan supaya dia punya lemak tu 0%. Macam tu sekali Ini memang berlaku dan memang wujud. Dia kontrol betul-betul makanan dia. Dia hanya ambil apa? Protein shake. Protein shake sahaja. Jadi ini sebenarnya gizi yang tak seimbang. Bila mana melakukan gizi tak seimbang ni, memang dia akan memudaratkan badan lah kan. Terutama di bahagian salur pencernaan itu sendiri kan. Bila mana tak cukup rehatnya. Sebab apa? Sebab dia kan nak main gym, dia nak latih badan supaya otot tu naik kan. Dia ambil steroid lagi kan. Rehat pun tak ada. Jadi menyebabkan gangguan jantung kan. Stroke sebab apa? Ambil steroid sekali kan. Bahan-bahan yang tak sihat lah dapat kanser juga. Okey, anorexia nervosa ini masalah psikologi juga Sebab apa? Anorexia nervosa ni dia adalah perasaan dia tengok kat cermin, dia nampak badan dia tu gemuk, padahal dia memang dah kurus. Jadi dia ni malu. Kalau gemuk ni dia malu. Jadi dia kontrol badan, dia tak nak makan. Jadi bila mana dia tak makan, badan dia kekurangan zat kan? Badan dia kekurangan zat. Orang macam ni pun kadang-kadang dia dah lah badan tu tak ada zat, kurus kelengking, dia nak bersenam juga untuk kuruskan lagi badan dia. Lalah tinggal tulang. Akhir sekali tinggal tulang. Ini adalah penyakit psikologi. Okey, bulimia nervosa. Bulimia nervosa ni dia merasakan diri dia diri dia gemuk walaupun hakikatnya dia kurang berat badan. Okey. Dia kurang berat badan. Walaupun bagaimanapun pesakit ini suka mengawal nafsu makan. Kan? Selepas makan, individu tersebut akan memuntahkan balik. Kalau macam anorexia nervosa ni, dia langsung tak nak makan. Sebab apa? Sebab dia nak kurus. Bulimia nervosa ni, dia nak kurus, tapi dia tak boleh kontrol makan. Kan?
Dia makan juga. Lala dia muntahkan balik. Kan? Dia muntahkan balik makanan yang dia makan tu. Dengan cara macam mana? Macam-macam cara. Kan? Dia jolok mulut dia tu supaya muntahkan balik. Ada lagi yang mana dia akan ambil ubat supaya apa? Supaya cepat dia berak. Apa kita panggil? Dia panggil julak. Dia ambil julak. Okey, selain kekurangan zat makanan, individu bulimia juga mengalami hakisan gigi, tak cukup kalsium, kan, ulcer mulut, protein tak ada, kan, dia proses nak sembuh tu kurang lah. Satu lagi dia selalu kan, dia jolok dia punya ni, kan, supaya muntahkan balik, kan. Jadi menyebabkan luka dan macam-macam lagi lah, ulcer mulut. Dan juga perut sentiasa sembelit, kurang serat makanan pun tak ambil, jadi sembelit lah. Okey, Pica. Okey, Pica pun salah satu penyakit gangguan psikologi. Pica ni semua benda dia nak makan. Dan makanan dia pelik-pelik juga. Ubat nyamuk, apa lagi, batu, kapur, rambut dia makan, tanah, kaca, apa lagi, serbuk kayu. Orang macam ni dia memang, ini pun gangguan psikologi juga. Dia gemar, dia suka makan benda-benda macam tu. Kaca dia makan, paku dia makan. Ada orang macam ni, kan. Individu ini akan mengalami masalah pencernaan, jangkitan kuman. Sebab apa? Luka. Dia makan kaca, jadi luka dekat dia punya sistem pencernaan dia tu, luka. Dah lah dalam sistem pencernaan kita ni ada juga bakteria. Dia menunggu je. Kalau kita silap sikit je, dia terus jangkit. Dia terus berjangkit, membiak, dan macam-macam jangkitan boleh berlaku. Okey. Selain itu, dia juga akan mengalami keracunan dan juga malnutrisi. Dah makan benda yang tak boleh nak serap. Orang makan Maggi, orang makan nasi, dia makan paku. Macam mana? Macam mana nak tarik? Badan kita tak boleh nak serap. Apa benda nak serap pun, kan? Jadi dia akan mengalami kekurangan nutrien, malnutrisi. Okey, selain kaunseling, tiada ubat khas bagi membantu pesakit ini, kan? Kita kena kaunseling lah. Nasihat supaya jangan makan paku, makan nasi. Kenal tak nasi paku? Kena bagi nasihat. Sebab apa? Supaya dia berubah dia punya tabiat makanan dia ni. Dan juga kebiasaannya sebahagian besar pesakit ni, dia menghentikan tabiat ini dengan sendirinya. Sebab dah banyak kali pergi pembedahan mungkin, kan, makan paku, nak kena keluarkanlah paku tu. Pembedahan 2-3 kali lah dia pun bertobat, berhenti. Sebab apa? Sebab ini semua akan mendatangkan mudarat juga pada badan mereka.